أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saat yang tetap berlaku itu, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu-birukan itu. Maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun Samud, yakni kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampaui batas kedahsyatannya. Adapun Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang yang melampau-lampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang. Dan yang demikian, dapatkah lagi engkau melihat sisi-sisi mereka yang masih hidup? Dan selain dari mereka datanglah Firaun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan dengan melakukan perkara yang salah, iaitu masing-masing mendurhakakan pada Rasul yang diutuskan oleh Tuhan mereka. Lalu Allah menyeksakan mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini adalah permulaan surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ialah hari kiamat, hari yang benar-benar berlaku. Al-Haq yang benar-benar berlaku. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, yang bertujuan untuk menguatkan akidah, keimanan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang memulakan perjuangan di Makkatul Mukarramah ketika tidak ada negara, tidak ada kerajaan, untuk menguatkan keazaman dan semangat mereka menyampaikan Islam daripada Allah Ta'ala yang sangat benar. Disuruh mereka bersabar, bertahan, meneguhkan perjuangan dengan janji-janji semangat
janji-janji yang benar. Di antaranya ialah surah Al-Haqqah yang disebut di dalamnya perkara-perkara akidah, khususnya akidah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman kepada adanya hari kiamat. Jangan ingat dunia ni selama-lama. Macam manusia lah juga, ada ajal mati. Pohon kayu ada ajal mati juga. Binatang yang besar pun ada ajal mati juga. Begitulah dunia ini, alam ini, langit dan bumi, ada ajalnya dengan berlakunya kiamat yang mesti berlaku. Dan Allah menyebut surah ini dengan kisah perjuangan Nabi-Nabi yang menentang kaumnya. Kaum-kaum yang menentang Nabi itu dibinasakan oleh Allah dalam sekelip mata. Sebelum berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala tunjuk kiamat yang kecil. Dihukum kaum-kaum yang melawan Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, dan lain-lain lagi. Bila tiba masa Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman, jatuh hukumannya. Walau kuasa besar macam mana pun, tumbang, rebah, jatuh, hancur, berkecai. Tak boleh bertahan. Dan Allah menyebut tentang hari kiamat. Orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Rasul mendapat kebahagiaan. Orang-orang yang kufur melawan Allah dan Rasul mendapat kecelakaan. Dan Allah menegahkan di dalam surah ini tentang Quran dan pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kena percaya, beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Dimasukkan Al-Haqqah ialah hari kiamat. Kalangan ulama mengatakan daripada Al-Haqq, yang benar. Kiamat adalah hari yang benar berlaku dengan nyata, tak boleh diragui, tak boleh disyak. Bukan saja berlaku, bahkan perkara-perkara yang ada di dalamnya juga adalah benar. Di antaranya syurga dan neraka adalah benar. Bukan saja manusia dihidupkan, mereka dibicarakan di hadapan Allah. Allah membuat keputusan mengikut perangai, keyakinan, amalan masing-masing di atas dunia. Yang beriman dimasukkan ke syurga, yang tak beriman dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah hak, perkara yang benar-benar berlaku sebagaimana hari kiamat adalah benar-benar berlaku. Kita mesti meyakininya. Dan Allah menyebut kisah umat zaman dulu yang melawan Allah sebagai amaran kepada kaum yang kemudian daripadanya jangan lawan Allah Ta'ala. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Telah mendusta kaum Samud dan kaum Ad dengan berlakunya hari kiamat. Kaum Samud ialah kaum Nabi Saleh alaihi salam, yang diberi kepandaian boleh memahat batu yang keras, bukit yang besar. Dipahatnya dijadikan bangunan-bangunan yang indah, yang kukuh dan kuat, tahan banjir, tahan ribut, tahan gempa bumi. Itu mengikut anggapan mereka, kuat sangat. Kaum Samud. Kaum Ad pula, kaum yang gergasi, yang besar daripada manusia yang lain berkali ganda, yang boleh mengangkat batu, boleh mendirikan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Bangunan tinggi ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada bangunan-bangunan tinggi ini.
Kaum Ad pernah mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Samud diletakkan di antara Syam dan Hijaz. Syam ialah Palestin, Syria, Lebanon, sebahagian Jordan. Itu Syam. Hijaz ialah negeri-negeri Arab Saudi hari ini. Negeri kaum Samud ialah di antara Madain Saleh dengan Jordan. Itu kawasan negeri kaum Samud. Mereka yang melancong boleh melihat kawasan itu masih ada lagi bangunan-bangunan daripada batu besar, bukit yang dipahat, menandakan kisah Quran adalah benar. Kaum Samud, kaum Ad itu kaum Samud. Kaum Samud ialah di antara Hijaz dengan negeri Syam. Kaum Ad di antara Oman dengan Hadramaut. Kawasan padang pasir, bukit berpasir, kawasan pasir semua. Di situ ada tamadun kaum Ad yang mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Allah Ta'ala menyebut satu persatu. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, mereka dibinasakan dengan taghiyah. Ada ulama mengatakan taghiyah ni ialah dengan petir yang lebih daripada hadnya. Suara yang terlalu kuat, yang tak mampu ditahan oleh telinga, pecah. Gendang telinga pecah, jantung pun pecah. Terlalu kuat suaranya, gempanya. Duduklah dalam bangunan kukuh macam mana tak ada apa. Tuhan jadi lebih daripada benteng-benteng pertahanan mereka yang mereka buat itu. Ada ulama mengatakan taghiyah dengan makna dosa-dosa yang melampaui batas. Mereka melakukan dosa yang melampaui batas. Ada ulama mengatakan taghiyah ialah pemimpin, ketua yang mengepalai menyembelih unta mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Rakyat-rakyat yang menyokongnya dibinasakan sama. Pemimpin yang memberi pandangan, yang mengarahkan unta mukjizat yang diminta oleh mereka. Mereka kata, Saleh, kalau mu rasul sungguh, sila tunjuk mukjizat. Nabi Saleh pun diberi mukjizat. Berdoa pada Allah Ta'ala, batu yang besar tu beranak seekor unta. Mana ada batu beranak unta? Mereka kena mukjizat sangat. Jangan kacau unta ni, biar dia makan mana-mana. Jangan kacau. Mu pegang unta, tapi unta ni tak boleh sekat. Allah Ta'ala uji mereka. Unta yang diberkati mendapat berkat pada mereka. Nabi Saleh ajak mereka beriman kepada Allah. Mukjizatnya unta ni, aku jadi rasul. Tak mau ikut Nabi Saleh. Bila ada mukjizat, ikutlah rasul ni. Di sinilah manusia ni, dia nak tengok benda pelik pun nak ikut. Ada benda pelik pun tak ikut juga. Ini umat zaman dulu, samalah juga hari ni pun. Kalau Tuhan beri benda pelik pun dia tak ikut juga. Nak pitih juga, nak benda juga, nak senang juga, lupa hari akhirat. Merasakan seolah-olah ikut Islam ni tak senang. Ikut Islam ni puyuk nasi diliku. Ikut Islam ni tak boleh makan ke darah. Ikut Islam ni tak boleh macam-macam. Berasa begitu. Ini ujian. Sudahlah mereka tak mau ikut, lawan Nabi Saleh. Mereka buat keputusan sembelih unta Nabi Saleh. Unta mukjizat disembelih. Lalu mereka menyembelih unta itu. Sebaik-baik mereka sembelih, Allah Ta'ala binasakan ketuanya dan rakyat yang menyokong dan mengikutnya dibinasakan sama. Yang selamat ialah yang beriman kepada Allah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, tadi Samud. Kaum 'Ad ialah kaum Nabi Hud. Kaum 'Ad satu kaum yang gergasi, yang besar tubuh badannya,
Kita pun tak ukur, Tuhan kata besar-besar lah. Duk belawang pula berapa depa, berapa setua, berapa depa, duk belawang dalam kitab. Dah dia apa ikut tu bukan urusan. Berapa depa tu. Macam pergi bilang tiang sedik lah. Pergi Mekah berapa tiang sedik. Bukan orang suruh bilang tiang sedik, suruh buat ibadat. Suruh buat ibadat. Pergi bilang berapa pintu. Ini ada juga hal ni dalam kitab ni. Berapa depa, berapa setua, berapa depa, kaum Ad ni, berapa depa, duk bahas habak tu. Kita bahas ni, kaum Ad ni yang besar, gagah. Mendirikan bangunan yang tinggi, boleh hakak batu, sehingga mendirikan bangunan pencakar langit. Tapi mereka kufur, mengerjakan maksiat. Mereka lawan Nabi Hud. Allah binasakan mereka. Birihin sarsarin, dengan angin. Ada ulama mengatakan angin yang sejuk, yang membakar. Sejuk tapi membakar. Sebagaimana membakarnya api yang bernyala. Angin yang sejuk, yang membakar, yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka, yang lebih daripada ukuran angin biasa. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Allah Ta'ala perintah angin tu meniup kaum Ad 7 malam dan 8 hari. 7 malam 8 hari Allah Ta'ala perintah supaya ditiup oleh angin ini. Ada ulama mengatakan bermula dengan hari Ahad sampai hari Jumaat, sampai hari Sabtu, hari Ahad balik. Hari Ahad dan sampai hari Ahad 8 hari. Mari hari Ahad, pagi hari Ahad sampai petang hari Ahad. 7 malam 8 hari. Ada ulama mengatakan pagi Jumaat sampai hari Jumaat. Mengikut Wahab bin Munabbih, Yahya bin Salam. Yahya bin Salam ialah seorang ulama tabi'in yang mengarang kitab Al-Amwal, Al-Kharaj, kitab yang berkait dengan percukaian dalam Islam. Sistem keuangan dalam Islam. Dikenali dengan Al-Kharaj Yahya bin Adam. Yahya bin Salam, ulama yang terkenal, dan Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa hari Rabu turun air Rabu yang disebut di sini husuma, dalam keadaan yang betul menerus tak berhenti, yang menghapuskan mengikut sukatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi membinasakan mereka semuanya. Yang kafir dibinasakan. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau lihat kaum yang zalim, yang jahat itu mati bergelempangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka batang tamar yang mati, yang kosong. Batang tamar yang mapuh, puluh pun tak ada, berketok khiung. Tunggu-tunggu yang tercabut, yang kosong. Begitulah Allah membinasakan kaum Ad yang dianggap besar, gagah. Tuhan turunkan angin, meniup mereka dengan angin. Dengan angin saja. Kamu gagah sangat, Tuhan beri dengan angin je. Mereka bergelempangan laksana batang-batang tamar yang kosong. Macam batanyo kosong lah. Orang Melayu dah erti batang tamar, batanyo. Batanyo yang kosong, yang repuk dalam dia tu. Batanyo repuk dari mana? Begitulah Tuhan jadikan kaum Ad. Mereka bertulang langgang, berterbangan, ditiup oleh angin yang kuat. Fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah engkau lihat ada lagi saki-baki bagi mereka? Mereka dibinasakan oleh Allah dengan sepenuh-penuhnya selama 7 malam 8 hari. Waja'a Fir'aunu, dan datang pula Fir'aun.
Waman qablahu, dan siapa yang sebelum Fir'aun. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan kaum Lut, iaitulah mu'tafikat. Mu'tafikat ialah kampung-kampung negeri nak kaum Lut. Kampung Sab'ah, Sa'rah, Amrah, Duma dan Sadum. Sadum kampung yang besar, yang telah membawa kejahatan, dosa, maksiat yang besar melawan Allah Ta'ala. Begitulah juga nasib yang menimpa Fir'aun dan bala tenteranya, ditenggelamkan oleh Allah. Walaupun tenteranya berjuta bala tenteranya. Bangunannya piramid yang dapat kita lihat di Mesir hari ini, piramid ataupun ahram. Satu-satu bata dia besar lori, besar trailer. Kita bata panjang jekah. Ni bata dia besar trailer. Besar lagi pun ada. Yang dipahak-pahak seri. Macam mana akad? Adalah halak dia tu. Menunjukkan tamadun awal. Hebat. Bukan tamadun sekarang ni saja. Bila mereka lawan Allah Ta'ala, mereka dibinasakan oleh Allah. Begitulah juga kaum Lut dibinasakan oleh Allah dengan dilingkup negeri mereka. Tuhan suruh malaikat Jibril angkat negeri dia. Negeri dia angkat, sebuah negeri. Daripada lapis yang paling bawah di tanah dia angkat, dilingkupkan. Masih ada lagi kesan dia, iaitulah di Laut Mati. Dikenal dengan Laut Mati di Jordan, yang airnya terlalu masin, ikan tak boleh hidup, ikan tak boleh hidup. Laut Mati ini. Kemudian garam dia banyak. Tanah dia tanah lapis bawah. Tanah bumi yang lapis bawah. Tuhan tunjukkan kawasan yang dianggap paling rendah di atas muka bumi. Kaum yang dibinasakan oleh Allah. Bila Nabi dan sahabat-sahabat dia nak pergi ke Tabuk, Nabi lalu ke negeri kaum Samud, negeri kaum Nabi Saleh. Bila lalu, telaga dia masih ada lagi, rumah-rumah masih ada. Dah sahabat Nabi ramai beribu tentera, macam-macam jenis lah ada. Dia ambil air lah, ambil air dalam telaga, ambil air lalu buat uli gandum. Lalu Nabi larang. Nabi kata, kalau kamu lalu di negeri yang kaum yang dibinasakan oleh Allah, lalu cepat-cepat, lalu dengan khusyuk, dengan insaf, dengan takut pada Allah Ta'ala. Jangan minum air dia, Nabi kata. Gandum yang sudah diuli itu jangan makan, bagi makan unta. Ini kita ambil buat ubat pula dah. Aja ni tak betul sungguh. Lambat jumpa benda pelik, ambil buat ubat lalu. Pergi cari buat ubat, pergi Laut Mati kan ambil buat ubat. Negeri yang Nabi suruh kita takut pada Allah Ta'ala. Jangan ambil berkat daripada negeri yang macam ni. Nak ambil berkat dengan air Zam-Zam, ambil berkat dengan air lain, dengan bekah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bukan kesan kaum yang dilaknat. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Maka mereka semua itu, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Lut dan lain-lain lagi, mereka semua adalah mereka yang durhaka terhadap Rasul Tuhan mereka, yang diutuskan oleh Tuhan mereka, yang derhaka. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Lalu Allah mengambil mereka dengan ambil yang lebih daripada yang mereka mampu pikul, yang mereka boleh mempertahankan diri mereka. Mereka boleh pertahan diri tebal mana, Tuhan beri lebih lagi. Tak boleh lawan. Allah Ta'ala, peristiwa ini menjadi pengajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ikutlah Nabi, ikutlah Quran, ikutlah ajaran Nabi. Jangan tunjuk sombong sangat. Kerana aku ni kaya, askar aku ramah, polis aku ramah, tentera aku ramah, tak apalah tak ikut Islam pun aku boleh bertahan. Boleh bertahan sampai bila-bila. Tuhan jadikan tempoh lama tu untuk bertaubat. Bukan kekuatan dia, Tuhan beri tempoh lama
untuk mereka yang lawan Islam ni supaya mereka bertaubat. Lama pula tu tak bertaubat juga, Tuhan jatuhkan hukuman. Tak boleh nak sekat. Hari kiamat dibicarakan, senara kejahatan dia panjang. Jangan ingat, aku panjang umur. Panjang umur senara jahat panjang. Waktu senara kejahatan dia yang panjang, dalam umur dia yang panjang. Masuk neraka pun layak, terima hukuman di atas dunia pun layak. Oleh kerana itu belum mati, kita kena bertaubat dulu kalau buat salah. Wallahu a'lam.